السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang muliakan tuan-tuan imam, ahli dan kuasa, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Walaupun kadang-kadang kita ini tidak pernah ataupun tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala perintah-Nya, pun begitu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahim masih lagi meneruskan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita beringat bahawasanya tanggungjawab kita kepada Allah dan agama Allah yang sangat besar, dan mudah-mudahan kita tidak terpesong di perjalanan yang sedia ada, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita menyambung pengajian kita masih lagi pada awal-awal bab salat. Dan pada bulan lepas kita bincangkan tentang waktu-waktu yang makruh, ya, dan waktu-waktu salat itu sendiri. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk kepada perkara baru, masih lagi berkenaan dengan muqaddimah salat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat apa yang dikatakan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat yang kita boleh bawa, ya, hingga ke hari akhirat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, siapa yang di kitab surat 134 dalam tajuk kecil mengulangi salat yang diwajibkan dan mengqadakkannya. Jadi muslimin dan muslimat, bukan bermakna tajuk ini orang yang tak pernah tinggal solat tak payah dengar. Kita dengar sama-sama depan. Saya yakin tuan-tuan tak pernah tinggal solat. Dan tajuk ini bukan untuk orang yang tak pernah solat. Jadi semua orang kena dengar dan semua orang tahu macam mana tata cara kalau orang tak salat, dia kena ganti ke tidak. Ada ke main lupa gitu saja ke macam mana. Dan perkara mengqadakkan salat ini, oleh kerana kita ini mendalami fiqh Syafi'i, dan di samping itu saya dah beritahu pada awal kuliah saya dulu
saya akan selit-selitkan dengan pendapat-pendapat yang lain selain daripada Imam Syafi'i supaya kita lebih terbuka dalam perkara ini. Baik, kata penulis rahimahumullah, mengulangi salat ialah seorang itu melakukan salat yang diwajibkan, kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab dan semua perkara yang menyempurnakan salat dalam salat yang telah dilakukan. Dengan itu dia mendirikan semula salat tersebut dengan menyempurnakan kekurangan atau kecacatan yang dilakukan dalam salat sebelum ini. Hukumnya adalah sunnah ataupun sunnah, ya. Contohnya, seseorang Muslim telah salat zuhur secara individu, kemudian didapati satu kumpulan menunaikannya secara berjamaah. Ketika itu dia disunatkan mengulangi semula salat tersebut bersama-sama mereka. Salat pertama baginya adalah fardu dan salat kedua dikira sebagai sunnah. Ini bukan mengulang sebab dia tak solat. Ini dia solat tapi dia nak ulang. Jadi apa cerita? Bagi kita dah solat kamu sudah tak payah balik kan. Ini jenis dia rasa tadi macam orang dia punya bukan rukun tau, rukun batal sembahyang. Ini solat sah, rukun clear. Cuma tadi mungkin dia tidak solat, tidak tahiyat awal. Solatnya sah je, tapi markah dia kurang lah. Contohnya per 100. Oleh kerana dia tidak salat, oleh kerana dia tidak tahiyat awal, dapatlah 96 per 100. Jadi dia rasa tak syok lah ni, dia ulang. Macam tu. Ni bukan yang tadi subuh terlepas lagi. Ni bukan jenis ni tau. Yang ni nanti itu ada hukum lain. Ini hukum orang yang memang dia jadi solat tapi dia rasa tak sempurna. Dan dia bagi contoh tadi, contohnya seorang ni solat zuhur seorang. Jadi dia nampak pula ada satu kumpulan datang dalam 3-4 orang, semain jemaah pada. Jadi dia ikut yang jemaah. Jadi apa cerita? Kalau mengikut daripada apa yang disebutkan dalam kitab ni, dia kata yang pertama tadi fardu, yang kedua tu sunnah, dan dia akan dapat pahala berjamaah ada betul. Soalnya untung orang. Tapi nak jumpa jenis ni asalnya payahlah tuan. Aku dah sembahyang, malah dah sembahyang lagi, pergi tu lah, syukur lah. Biasanya kita travel lah benda-benda macam ni. Kalau kita duduk tempat kita tak buat lah. Kita travel ni pergi, bukan seorang-seorang travel, seorang-seorang pergi masjid. Waktu sembahyang pun dah lewat dalam setengah jam tu, orang dah sembahyang sejam tu. Dia sembahyang seorang-seorang, datang lagi satu kumpulan lain untuk sembahyang jemaah. Biasanya, kita kata semua biasanya. Kita dah sembahyang zuhur dah sebelah itu ke, ya? Tapi mungkin ada orang yang dia nak berjamaah tapi tunggu orang tak sampai. Tapi dia kata daripada penunggu sembahyang dulu. Sembahyang lah kan lewat solat dosa pula. Ada jenis orang yang memang dia nak berjamaah. Ini jenis orang ni yang dibincang dalam kitab. Jangan pula kita kata mana ada orang macam tu zaman sekarang ni. Ada, yang kata ada, cuma tak ramai. Yang ramainya macam aku ni ramai. Itu dia kata macam tu tuan. Jangan kata orang macam aku ni ramai. Tahu nak cepat ya, waladhdallin amin terruku. Itu biasa. Dia malam baca surah tak ada masalah apa. Dia cuma markah dia di sisi Allah berubah. Okey, jadi jelas. Untuk yang tak solat nanti kita akan baca buku surat sebelah. Yang buku surat ni baru cerita orang yang memang solat, dia nak sempurnakan solat dia. Bukan bermakna solat dia yang tadi itu tak sah, tapi dia nak sempurna. Ya. Kadang-kadang kita guna otak tuan. Habis solat yang tadi tak sah, buat apa sembahyang 2 kali? Sebab ni akan dibacakan hadis Nabi. So kalau kita guna otak kita, dia memang macam tu. Kita solat fardu sekali, tiba-tiba buat 2 kali. Yang pertama kita tak sah lah tadi ya. Jangan guna otak kita, kerana otak kita tak boleh mencapai akalmu. Jadi lagu lah tuan. Macam saya minta maaf cakap lah ya. Ini di luar tajuk solat ni, tapi sekarang ni dekat media-media sosial banyak orang upload yang video klip sembang kedai kopi yang menghina hudud. Hati-hati tuan. Dia sembang pasal dam haji. Dam haji ni kalau ikut bapak aku dah ada 18 jenis, tak apa. Tapi ni yang Allah putuskan. Wani cakap sebab jangan tuan. Ini bukan masalah belah ni belah ni tak. Ini memang general. Apa yang diputuskan oleh Allah dalam Quran, jangan kita petikai. Kita akan jadi murtad. Dia tak kata tak baik main hukum Allah. Bukan tak baik, murtad.
Kalau tak baik tak apa tau, tak baik ni macam mana ya? Kurang adab, itu tak baik kan? Jalan depan orang tua kena tunduk, tak baik, betul. Tapi kalau kau petikai kepada Allah, murtad. Itu jawapan yang paling sahih lah daripada saya. Tuan carilah ustaz-ustaz mana pun, jawapannya petikai Allah, murtad. Kalau ada ustaz tu kata, tak murtad, makruh je. Ustaz yang murtad. Jangan main. Saya kena sebut perkara ni. Sebab ada banyak ada di masalah Facebook, ya? Orang tengok klip video yang pendek berapa minit. Saya tak sanggup tengok tuan, ini main-main hukum Allah, jangan main. Lepas tu orang gelak, suka dengan permainan. Mungkin pelakon tu kata, aku dibayar, mana aku tahu. Bayar ke tak bayar tuan, murtad. Itu tamat. Tapi bukanlah makna bila murtad tu main sini kepala kau pancung. Kan. Orang yang sudah murtad, dia dinasihatkan kembali kepada Islam. Itu dari tata cara dia. Itu Islam cantik tuan. Bukannya aku dengar kau murtad semalam ya, kan sini? Faham? Itu bukan Islam. Islam dengar kau murtad, kau dah mengucapkan kalimah kufur ya. Nasihat dia supaya kembali kepada Islam. Dan nasihat kembali kepada Islam tu bukan seminit dua. Ada ulama menggariskan sehingga setahun pun nasihatkan dia, masih dia nasihat. Itu cantik Islam, tarik orang. Tapi sebab orang tak faham, Islam ni jahat. Banyaklah orang yang nak tangannya. Itu cakap-cakap tu murtad. Dia cakap benda lain tak apa. Cakap pasal lembu, pasal ayam, pasal kerbau, tak apa. Tipulah macam mana pun. Tipu tu dosa lah. Tapi dalam bab ayat Quran dan hadis, besar cakap lah. Kalau tak tahu, besar cakap ya. Itu saya secara terbuka beritahu lah ya. Ini tidak kata bias ke mana-mana, tidak. Ini general. Tuan carilah ulama seluruh dunia apa akan cakap benda yang sama. Kalau mengikut Al-Quran dan Sunnah lah. Kalau dia ikut kitab lain, wallahualam tuan. Sebab ini adalah perkara yang tauqifi dan qat'i. Qat'i ni apa? Dia tak ada kata boleh gini kot, boleh tak. Qat'i A is A. Kalau dhan ni, dia mungkin boleh jadi B, jadi C, jadi D. Macam fiqh. Banyak hukum fiqh yang menggunakan dalil yang masih dhan ni pun ada. Tapi qat'i pun ada. Supaya tinggal jelas. Tuan-tuan cuba bayang ya. Bayang ni dalam seminit dua, jangan lama ya. Kita bayangkan, kita sembang di kedai kopi, cerita pasal sembahyang. Susah lah macam ni kalau sembahyang 5 waktu, mana masa mesyuarat. Itu bayang, orang cakap macam tu. Apa salah tuan? Dia sama aja. Cuma yang tadi tu orang tak tahu, yang bab jenayah tu orang tak banyak orang tahu. Sembahyang ni ramai orang tahu. Orang tahu sembahyang fardu 5 waktu tuan. Kalau ada orang petikai kan, zaman sekarang ni eloknya Quran tu ditafsir semula supaya sembahyang tu jadi kurang 2 waktu tu lagi. Sebab kita sibuk meeting, obstation. Cuma tuan-tuan dengar kalau ada orang sembang macam 2% tuan. Ini memang agama ni. Tapi oleh kerana solat dan puasa dan zakat dan haji ni orang dah sedia umum tahu, dia wajib dilaksanakan. Jadi bila ada orang cakap macam ni, dia akan berhenti. Cuma bab jenayah ni orang tak ramai tahu. Kerana dia perlu mengaji jenayah ni. Macam orang mengaji undang kan? Undang sivil tu kan kena banyak mengaji. Bukunya pun tempat bayar ni lah. Kan? Kalau nampak kepala boleh mati buku kan? Jadi orang yang tak tahu undang-undang, tetap cakap lah, tak erti dia. Macam jenayah syar'iyah, hudud dan ta'zir dan qisas. Dia kena mengaji lah. Baru dia tahu, oh indahnya Islam. Bukannya bila ada curi, ada curi, dah. Dia ada undang dia. Itu ada. Supaya orang jelas. Ya. Itu saya suka tertarik dengan apa yang disebut oleh Mufti Brunei dalam perkara ni ya. Tuan pun boleh baca lah. Bila dia kata akan dijalankan hudud. Hudud ni pun orang dah dengar pun dah. Ramang kan, tukar lah, lain. Bila dilaksanakan jenayah syar'iyah, kan sedap bunyi kan. Kalau sebut hudud, dia meletak. Walaupun tak ada ekor, dia meletak. Sebab dia tak mengaji. Tuan-tuan mengaji, hudud apa? Hudud ni sempadan ataupun satu pukulan ataupun pukulan-pukulan. Jadi kata orang, bila dilaksanakan undang-undang Islam di Brunei, ramailah yang hilang tangannya, ramailah gini-gini. Mufti jawab apa? Pelancong nanti takut nak pergi Brunei. Mufti jawab apa? Orang pergi Brunei nak mencuri ke? Itu kan jawapan dia kan. Nak pergi Brunei nak mencuri ke nak pergi melancong kan? Contoh pergi Brunei kan nak melancong, nak naik sampan yang dekat, saya dah pergi sekali tu, naik sampan kat kampung air. Apa kejadah nak pergi mencuri ke? Faham? Tapi orang tak faham dia. Dia nampak negatif. So tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hukum pada kita, ya kita patuh, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Ya. Itu jelas pada kita.
Kita takut tuan-tuan, benda ni dah makin menular. Dan orang buat selamba je perkara ni, sehingga dia tak tahu akidah dia dah batal pun dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, hari-hari kita ni ada solat tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahiyat akhir tu. Mudah-mudahan kita renew kita punya syahadah hari-hari tu. Renew hari. Sebab kita pun tak tahu hari ni aku udah murtad ke belum. Kita tak tahu. Sebab kita bercakap ni kan seronok bercakap. Lepas tu kita lupa-lupa sebenarnya kita dah keluar dari akidah kita. Wala'iyadzubillah kita. Tapi oleh kerana kita hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, renew balik syahadah kita. Sangat takut tuan-tuan. Zaman-zaman sekarang orang berani bercakap tanpa ada ilmu. Bukan saya kata saya ada ilmu, pun tak ada ilmu, tapi kita berhati-hati dalam perkara. Ya? Baik. Ustaz, ya. Kalau macam mana kalau orang pelekeh sunnah Nabi contoh janggut? Sunnah pun satu tuan-tuan. Dia sunnah, nama pun sunnah kan. Tak nak buat, Nabi pun tak ada masalah. Bukan yang kata siapa tak buat sunnah jadi kafir, tidak. Tapi mempelekeh kafir. Contohnya Nabi SAW, macam tu janggut lah ya. Janggut ni dia banyak khilaf ulama kan. Kata Nabi, khaliful musyrikin, kamu kena bezakan diri kamu dengan orang kafir. Apa caranya? Dengan membela janggut dan menteri. Betul tak? Menteri. Betul ya? Menipih lah. Payah benar. Menipihkan lisan. Okey, itu ada ulama kata hadis ni menunjukkan mesti buat. Ada ulama kata hadis ni saranan. Okey, bila sebut saranan, kau nak buat, tak buat pun tak apa. Tak apa, tapi bila dah pelekehkan, dia tu murtad. Nah, walaupun sunnah aja. Ya? Walaupun sunnah, tapi dia tu murtad. Sebab dia adalah daripada Nabi SAW. Tu yang hati-hati tuan, dia ada beza dia. Tak buat tak apa, tapi kau pelekeh, murtad. Ada yang kena tak buat pun tak boleh, melekeh pun tak boleh. Ada dua jenis kan? Terutama yang qat'i dalam Quran macam tadi tu, untuk salat yang dah qat'i. Kena buat dan jangan pelekeh. Tapi sunnah Nabi SAW tak buat pun tak apa, tapi pelekeh murtad dia. Cumanya kadang-kadang orang ni dia alasan dia, bukan apa janggut-janggut ni, sarabai lah. Gitu kan? Bersarabai cakap lah bersarabai, janganlah hina janggut tu. Janggut ditrim dah elok tuan-tuan ya. Macam apa? Macam banyak orang Arab ni, orang Arab tu banyak tuan. Orang Arab, tuan yang ada keturunan Arab sikit ni janggut mesti lepas. Macam saya memang Jawa pure. Lepas tu janggut tak banyak. Jadi orang ni yang banyak janggut dia trim. Dia jangan sabar. Tapi trim lah tuan, maknanya tidak menampakkan image yang sangat kotor ya. Dan sebab tu tuan-tuan, bila ada kata ulama yang mengkelaskan sunnah janggut ni, siapa yang potong berdosa, ada ulama yang pendapat begitu. Sebab tu kita ambil jalan tengah, kita kata simpanlah lagi baik selamat. Ya. Bukanlah makna bila tidak menyimpan janggut jadi kafir, tidak. Tetapi itu sunnah Nabi SAW, jangan dipikir. Hati-hati dalam perkara ini ya. Bukan janggut lah, banyak lagi sunnah Nabi SAW. Sunnah, tapi kalau sunnah yang ni orang marah tuan, orang perempuan ya. Sunnah kahwin 4, asyik kahwin ni contohnya. Ada contoh lain ke? Nabi menolong isteri di dapur. Dia orang perempuan yang dah pandai macam hati-hati orang perempuan. Seorang perempuan lebih rajin mendengar kuliah dulu lagi. Jadi ilmu dia orang lagi hebat daripada tuan tau. Nanti tuan kata, kan sunnah tu maknya sunnah itu je ni kan. Tu nolong isteri di dapur tak ada sunnah ke? Mana ada sunnah tu? Tu nampak malah pergi kuliah. Orang suka pergi kuliah, orang buat, jadi dia tahu benda. Banyaklah sunnah tuan, jangan dilekehkan. Betul saya kata, saya banyak tempat saya cerita tuan, banyak perintah Allah dan perintah Nabi ni pun banyak kita suka sebenarnya. Tak kena dengan selera kita banyak. Bukan semua yang Allah arahkan kita suka, tetapi suka tak suka kena buat. Tak suka pun tahanlah hati, jangan dikeluarkan. Sebab dia akan menyebabkan batal akidah kita. Jadi tuan-tuan yang sangat prihatin dengan akidah ni, jagalah. Sebab di zaman sekarang ni pun ada golongan yang tak peduli akidah. Dia kata akidah batal pun tak kacau apa-apa, tak ada rasa okey, aku sihat. Dia main benda-benda tu. Dia tak tahu ya, Allah boleh tarik nyawa dia bila masa tu. Bila dah akidah lari dan
ditarik nyawanya, tak ada can. Tak ada can nak bertaubat, dah mati dah tak tahu. Tinggal dicampak ke dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Auzubillah min dzalik. Okey. Baik. Dia dah lari jauh tajuk tuan. Saya rasa saya pun nak tepat habis isyak ni sebab ada kenduri tu kan. 26 bulan 11 dia. Tuan marah nanti ini nak kenduri nak kuliah yang banyak. Oh nak makan dia. Tuan jangan pergi makan je, baca tu, tahlil tu. Baik. Baik, Al-Tirmidzi, Al-Imam Al-Tirmidzi telah meriwayatkan Nabi SAW telah bersembahyang subuh, kemudian baginda melihat dua orang sahabat tidak sembahyang bersama-sama, lalu baginda bertanya, apakah yang menghalang kamu berdua daripada solat sama-sama kami? Jawab mereka, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami telah sembahyang di rumah kami. Sabda Rasulullah SAW, jangan kamu berdua melakukan demikian. Apabila kamu telah bersembahyang di rumah, kemudian kamu datang ke masjid yang didirikan dalam solat berjamaah, maka solatlah bersama-sama mereka. Sesungguhnya sembahyang tersebut adalah sunat kepada kamu berdua. Baik, jika sembahyang yang pertama tidak punya kekurangan, cacatan, dan sembahyang kedua tidak akan menjadikannya lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan mengulangi solat tersebut. Bermaksud kecacatan dari segi pahala. Pertama tadi sebab sembahyang seorang, jadi tak kira sempurna tuan ya. Solat fardu sempurna yang 100% ialah berjamaah. So dia bila sembahyang seseorang, sah sembahyang dia. Jadi markah dia markah satu lah. Jadi Nabi kelaskan SAW sebagai sembahyang tadi belum sempurna, dan kamu datang masjid ikutlah jemaah. Dan satu lagi alasan ialah supaya mengelakkan fitnah. Kita dah sembahyang kat rumah, datang ke masjid, lepas tu orang sembahyang kita duduk belakang relax. Mesti orang kata, dia tu apa kejat, apa gila kita duduk belakang sembahyang. Mesti orang akan kata begitu. Kita pun kata, aku dah sembahyang kat rumah lah. Orang nak tahu kita sembahyang kat rumah ke tak. Itu dah kena fitnah tu. Dia fitnah dia bukan benda buruk je, benda yang wajib dan baik pun dia jadi fitnah kerana orang tak tahu. Macam tuan-tuan bulan puasa pergi musafir balik kampung Kelantan ke Kedah kan, jauh kan. Tuan-tuan pun musafir, tuan-tuan belajar, musafir boleh berbuka puasa ataupun musafir tidak wajib berpuasa kan. Tuan-tuan pun dalam kereta ni sahur. Lepas tu nanti apa dia tengok? Aku musafir. Apa orang tahu? Mana tahu orang tu? Itu dia katakan fitnah. Jadi dosa tuan-tuan tidak berpuasa tu tidak dosa lah kalau musafir. Dosa ni ialah menimbul fitnah. Dosa yang betul lagi, bukan dosa yang sebab kita tak solat. Macam ni, dosa kita bukan tak solat berjamaah, tapi dosa kita menimbulkan fitnah. Dah tahu awak dah sembahyang di rumah, pergi masjid buat apa? Atau contohnya, aku nak pergi masjid nak jumpa imam. Jumpa imam nanti. Jangan duduk dalam masjid tu sebab tak sembahyang sekali. Dia akan jadi fitnah kan? Betul tak? Macam tuan-tuan musafir duduk di luar masjid sebab tuan-tuan dah sembahyang. Contohnya lah, dah sembahyang zuhur tadi di, kita ambil contoh, sembahyang zuhur dah di Kedah tadi, sembahyang zuhur di RNR. Kedah mana RNR? Kedah je sangat. Melaka Penang lah, Juru. Sembahyang zuhur di Juru. Sudah jamak. Kita pun stray lah sampai di seberang Perak. Ada RNR kan? RNR. Waktu asar pun sampai. Jadi kita lepak di surau RNR tu buat saja. Sebab kita dah jamak tadi. Dia akan menimbul fitnah tu. Orang ni duduk surau ni buat apa? Sembahyang pun tidak. Sembang, lepas tu main telefon, sembahyang pun tidak. Lepas tu orang habis sembahyang asar dia pun balik naik kereta balik. Dia menunggu isteri dia buang air, tapi dia tunggu di surau. Itu menimbulkan fitnah. Ya? Tapi kalau nak pilih fitnah banyak tuan. Cuma kita cuba elakkan pintu fitnah. Ya? So perkara ni lah perlu dijaga. Kerana orang dia tak tanya tuan. Dah sembahyang ke cik? Boleh lepak dia tak tanya. Dia terus cop je. Muka tak sembahyang kata. Sebab kita ni pakar ngecop kita ni. Tapi tak ada buat orang Melayu buat kilang cop tak ada. Cina tak buat kan. Tapi memang suka mengecop dia. Lepas tu kita hati-hati dengan sifat tu dan jauhkan diri kita dari melakukan perkara. Lepas tu Nabi SAW pesan, jangan macam tu. Dah sembahyang kat rumah, sembahyanglah sekali dengan kami. Kali ini sunat pada kamu. Garanti boleh pahala. Baik. Habis tentang orang yang mengulang sembahyangnya kerana sembahyang pertama tadi dia sembahyang seorang-seorang. Yang ni pula qada pula.
Ni qada tuan ya. Sebut betul tuan ya, qada, jangan qada. Qada jadi kata ya tuan. Qada kata. Sebut qada. Qaf, dad, alif, hamzah. Qada. Balik rumah ni latihan lidah tu dha. Dia bunyi dha. Kalau qada ni kata lah, ni kata. So betul kan ya. Janganlah kita malu. Wah, mesti alam ni. Dalam lidah dia kena fasil qada ya. Baik, qada pula ialah mendirikan solat selepas waktunya atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat atau lebih. Okay. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya 1 rakaat, maka sembahyang tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dulu. Ataupun kita kata adaan tunai lah. Kan kita niat Arab usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Adaan itu tunai, cash. Cash itu duit Tunai apa tuan-tuan fikir lagi dalam Inggeris ni? Saya tahu tunai lah. Tunai maknanya masih itu juga dilaksanakan. Qada ni apa? Qada ialah salat yang dilakukan di luar waktunya. Asar buat selepas solat maghrib. Itu dia qadaan. Ataupun asar dibuat kita usalli fardal asri, Allahu Akbar, rakaat pertama tu belum habis, baru maliki yaumiddin, azan maghrib kumandang, yang itu dikira qadaan. Walaupun niat kita tadi adaan, tetapi di tengahnya belum sempat lagi maliki yaumiddin waladdallin belum, rakaat pertama pun tak habis, dah azan maghrib, dia dikira qadaan. Tak payah kita tukar niat, tak payah kita qadaan tak payah. Tengah-tengah sembahyang tak payah sebab qadaan, memang di-convert jadi qada. Dan dia dikira sembahyang hutang. Ada kita berdosa. Untuk ada sembahyang qada ni dia berdosa. Sebab tu kita kena minta ampun tuan. Jangan kita ingat kita dah sembahyang, okey aku dah settle qada lepas. Kita dikira berdosa kerana tidak solat. Macam nak hilang dosa, minta ampun lah. Settle. Sebab tu lepas sembahyang doa lah. Jangan lepas sembahyang qada tu bangga ni dah qada semua. 10 tahun ni main dah qada sekaligus satu hari. Lepas tu tak doa apa. Assalamualaikum warahmatullahi cabut. Selesai punya qada. Lega. Dia dosa tu kan. Jadi macam nak hilang dosa, minta ampun kepada Allah. Senang tuan. Minta ampun kepada Allah senang. Sebab Allah mesti ampun. Dia yang payah minta ampun dengan orang. 30 tahun punya kenangan pahit lama tu, minta ampun. Mampu nak bagi tak? Allah ni kan 10 tahun boleh dimaafkan. Orang belum tentu. Ya? Sebab tu janganlah buat dosa dengan orang. Buat dosa dengan Allah pun jangan juga. Jangan pula bila saya kata janganlah buat dosa dengan orang. Buat dosa dengan Allah bukan. Jangan sampai kita buat dosa dengan orang sebab orang ni susah nak ampun. Tapi dengan Allah boleh ampun. Tapi jangan dosa dengan Allah. Itu maksud dia ya. Dia devil dia. Bukan makna Allah ni low class punya sampai nak ampun dengan orang senang. Itulah rahmat Allah. Ya. Sebab orang tu susah nak ampunkan. Tuan-tuan, kita sendirilah. Orang dah buat naya kita 30 tahun lepas kan, dah fitnah kita macam-macam. Sampai kita keluar dari kampung. Macam dalam drama tu. Keluar dari kampung, berhijrah ke UK. Lepas tu balik. Kau ingat lagi 30 tahun dulu kau fitnah aku apa ni? Khalwat. Khalwat tu. Jadi nak ampunkan kau, banyak cantik muka kau. Jadi ayat tu keluar tau. Banyak cantik tu mesti keluar. Yang itu yang payah kita nak ampunkan orang sebab memang hati dah terluka. Tapi Allah Taala dia tak ada hati terluka, dia Maha Rahman ya, dan Maha Rahim. Baik, itu dia qada. Baik, jumhur ulama pelbagai mazhab bersepakat bahawa orang yang meninggalkan salat diwajibkan mengqadakannya sama ada dia terlupa atau sengaja meninggalkan. Wajib qada sama ada lupa atau sengaja. Walau bagaimanapun, kedua-duanya itu yang terlupa dan sengaja mempunyai sedikit beza. Orang yang tinggalkan salat kerana sesuatu uzur seperti lupa, tertidur, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadakannya segera. Manakala yang meninggalkannya tanpa apa-apa uzur dengan sengaja, dia mendapat dosa dan wajib mengqadakannya dengan segera. Sebaik saja mendapat peluang untuk melakukannya tanpa tangguh atau menunggu peluang yang lain. Dalil yang menunjukkan wajib mengqada salat yang ditinggal ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nam an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Siapa-siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan salat, maka hendaklah dia salat apabila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah
denda ya. Melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Hadis dalam Bukhari dan Muslim terdapat ya. Baik, ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahawa salat fardu yang tinggalkan wajib diqada walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama. Baik. Kata penulis rahimahullah, ulama sepakat bahawa tinggal salat kena qada. Ada sebahagian ulama ni dikata, bila kata jumhur ni majority, bila kata yang minority adalah 23 ulama yang berpendapat. Contohnya macam Al-Imam Ibn Taymiyah, dia sebut orang solat yang wajib diqada hanya yang tertidur dan terlupa, tak sengaja. Orang yang sengaja tinggal solat, dia tak payah qada, dia minta ampun kepada Allah sahaja. Kerana Nabi sebut siapa-siapa yang tertidur dari solatnya dan terlupa dari solatnya, jadi dia kena solat ketika dia ingat. Nabi tak sebut orang yang sengaja tinggal. Itu pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah. Satu pendapat ni dia pelik sikit. Tetapi ulama lain bersetuju kalau yang tertidur pun kena tinggal, kena ganti, apatah lagi yang sengaja. Dia main dulu. Jadi tuan faham. Lepas ni kalau orang kata orang yang tinggal sembahyang sengaja tak payah qada, pun ada pendapatnya. Tapi dia tak berapa pilih pendapat ni. Jadi pendapat yang popular ialah tinggal solat wajib qada. Walaupun Nabi kata orang yang lupa saja yang kena qada. Kita ulama kata apa? Kalau dah lupa pun kena qada, yang tak lupa lagi lah kena qada. Dia main apa dipanggil mafhum mukhalafah. Dipanggil apa? Kefahaman di sebalik yang tadi. Bila Nabi kata kalau tertidur pun terlupa pun tertidur pun wajib qada, yang tak lupa mestilah lagi wajib qada. Macam pengharaman najis babi. Najis babi, tonton cari dalam Quran, dalam hadis, dia tak jumpa najis babi ni. Kalau terpegang babi, kita kena samak. Memang tak jumpa. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i mengambil pendekatan, dia kata kalau yang anjing tu pun kena samak, yang babi buruk ni pun patutnya kena samak. Itu jadi hukum tu. Mencari dalam Quran, Allah cuma sebut apa je? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu kan ada ayat tu, hanya senya daging babi ini haram. Ada dalam Quran. Allah cakap haram je. Allah tak kata kalau terpegang kena samak, tak ada. Hadis pun tak sebut. Tapi anjing ada. Idza walagal kalbu ala inayahatikum, kalau ada anjing menjilat bekas kamu tu, maka hendaklah kamu basuh 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Nabi jelas. Tapi babi tak. Jadi Imam Syafi'i kata kalau yang anjing yang macam tu pun kena samak jilatannya. Babi kan buruk kan. Babi dengan anjing kalau kita gandingkan dua, buruk babi lagi kan. Memang katalah memang buruk lah, ciptaan Allah, tapi memang buruk dan kotor. Sebab tu hukum dalam mazhab Syafi'i, yang lebih kotor daripada yang tak apa kotor pun, kalau yang tak apa kotor pun kena sama, yang lebih kotor patut kena sama. Contoh kalau ada binatang lain yang lebih kotor daripada babi, kalau ada lah, saya tak ada, pun kena sama. Itu pengambilan hukum bagi Imam Syafi'i. Ya. Sebab tu kalau mazhab lain tak salah ni, babi tak masuk kan. Kalau babi lalu kita orang pegang babi tu, comelnya, kita tak payah sama. Kalau mazhab lain, kalau kita sama. Serupa juga dengan qada. Majority kata wajib ganti, dan cepatlah gantinya. Contohnya subuh ya. Kenapa saya contoh subuh? Sebab subuh yang kritikal. Waktu lain boleh lagi subuh kritikal tuan. Contohnya subuh bangun pukul 8. Hari-hari pukul 8. Jadi hendaklah diqadakan pukul 8 1 minit tu ya. Jangan kita tangguh sarapan dulu. Apa yang telur dulu? Yang kata suruh bini telur dulu. Baru semangat sikit sembahyang qada ni kata. Bangun terus ambil wudu, terus sembahyang. Jangan tangguh ya. Ataupun tangguhlah nanti maghrib lah, sekali dengan sembahyang maghrib. Nampak sikit sembahyang tu kononnya. Jangan tuan, kalau kita tu mati dulu. Dan dia berdosa kerana sengaja. Tetapi mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je poinnya. Biarlah orang kata senangnya lah dia buat dosa minta ampun. Memanglah itu cara nak buat macam mana? Adakah lepas berdosa tu kita cucuk badan kita, menyesalnya aku, kita syiar lah. Ini pengampunan dosa. Itu kan Islam. Kita minta ampun kepada Allah, doa. Walaupun orang kata
Nanti dah doa, buat lagi. Dah itu cara dia pun. Minta ampun, minta ampun. Buat lagi tu dia dah dosa. Minta ampun, minta ampun. Walaupun kata taubat sama belacan, kan? Lepas makan pedasnya, nak lagi kan? Tapi memang cara. Tak ada cara lain kita minta ampun kepada Allah, itulah cara. Kalau dengan orang, ya, bayar hutang dia. Kita nak minta ampun, Allah ampunkan dosa kita dosa dengan orang, bayar hutang dia. Kita hutang ni, kita bayar hutang. Kalau kita pernah anai dia, kita minta ampun dia. Betul. Tapi dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Ya, dan qada lah benda tu. Ya, kita puasa, kita qada. Dan kalau sembahyang kita terlalu banyak, qada lah sekadar mampu kita. Bukan bermaksud sekadar mampu ni, belum buat, kita dah buat calculation dah. Aku rasa aku mampu 2 rakaat kot. Sekadar mampu ialah kita solat, ganti solat kita lama-lama tu sampai kita larat-larat. Dah tak larat, kita berhenti. Larat, sambung balik. Itu maksud semampunya tau. Ini semampu, tengok-tengok. Aku rasa calculation ni selama 30 tahun nak sembahyang ni aku mampu buat sembahyang 2 hari je kot. Belum buat lagi dah tahu keputusan. Itu bukan tak mampu tau dia. Itu dia kira sebelum kemampuan dia diuji. Sebab Allah ni kita kata Maha Pengampun dan Maha Merahmati. Jadi dia faham manusia ni setakat mana tanggungjawab dia dan kekuatan. Baik, ini hadis yang menyebutkan tentang solat qada wajib dilakukan kerana lupa ataupun sengaja. So lupa kita ni jangan lupa hari-hari tau. Lupa yang kadang-kadang. Bila hari-hari bukan lupa sebab itu sengaja. Yang kadang-kadang. Saya dah sebut banyak kali pada ni tentang solat-solat ni. Kita kepenatan, malam kita balik, kita travel balik penat, pukul 1, pukul 2. Bila penat ni, dia tidur dia lain macam tau. Mesti ada sound system bagai kan. Itu tidur orang penat. Saya cerita tuan, dan tuan cerita orang tau. Dia ambil sini. Bila umur dah meningkat tuan, rupanya tidur pun ada bunyi tuan. Saya tidur pun boleh berbunyi tuan. Saya memang tahu je nak, orang rumah saya rakam. Jahat betul kan. Sekarang ni kan handphone ada video kan. Abang tidur bunyi lah. Mana ada. Bagi aku satu bunyi. Aku ni tak pernah bunyi lah. Tengok. Allah bunyi sungguh. Sebab kita penat lah. Bila penat dia bunyi. Maknanya kita peringkat umur kita. Allah alam lah mungkin tuan-tuan jenis ada senaman-senaman yang tak bunyi kot. Tapi bila penat memang bunyi penat dan terlajaklah subuh tanpa kita sedari kita dah lajak subuh. So subuh kita adalah waktu kita bangun itu. Itu untuk orang yang subuh yang tak pernah tinggal. Ini yang subuh selalu tinggal tidak kira itu. Ya? Hari-hari 8 dia consider qada. Bagi orang yang hari-hari memang pukul 5.30 abang, hari itu memang dia penat. Jadi hari itu kepenatan itu diampun oleh Allah. Dan subuh ni ialah waktu dibangun itu berapa? Pukul 9 subuh. Dengan syarat pertama kali itu je pun bangun lambat, selalu bangun cepat. Ni kalau orang yang dengar ni, orang yang selalu bangun pukul 9, seronok dia kan. Aku masih dia hari-hari ya. So Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, mintalah ampun kepada Allah. Baik. Sekali lagi tuan, siapakah yang diwajibkan solat? Solat diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan suci, sama ada lelaki atau perempuan. Ya. Kamu baligh, umur dah balik lah. Kalau perempuan tu dah haid, kalau lelaki tu dia dah keluar air mani. Berakal. Sebab tu ada ustaz cakap apa? Ini orang ustaz dia cakap mesti orang banyak marah. Bila bacakan syarat-syarat ataupun orang yang kena sembahyang ni orang yang macam mana? Ustaz tu cerita balik berakal dan suci. Jadi tuan-tuan, orang yang tak sembahyang tu orang gila sebenarnya. Bila orang yang dengar tak sembahyang tu orang tu marah nampak betul. Suka-suka je kata aku gila. Mana kau tak sembahyang lah? Iyalah. Dia mengaku. Maknanya kan bila kita sebut macam ni banyak orang marah. Tapi memang betul lah apa syarat sah solat ialah orang tu berakal tau. Kalau gila dia tak boleh solat. Jadi orang yang sihat tapi tak sembahyang dia dikira gila oleh syariat. Sebab dia tak nak sembahyang. Sedangkan kita tahu orang yang ada akal dia wajib sembahyang. Tiba-tiba tuan-tuan adalah kalangan saudara kita ni yang tak solat. Jadi dia dikira gila di sisi syariat. Tapi di sisi kehidupan dia tak gila sebenarnya kan? Jadi tuan-tuan kalau tengok orang tak sembahyang tu anggaplah dia tak ada akal, itu je lah. Jangan kata orang ni pemalas lah, apa nak jadi masuk neraka. Orang gila tu, sembahyang tu. Kita sangka baik lah kat dia. Sangka baik tu gila tu.
Angka baik tuan. Kalau tidak nanti berdosa kita tuan. Sebab tu kita kata manusia dia boleh berubah lah tapi jangan kita kecam yang bukan orang yang tak solat. Memang sebenarnya orang tak solat ni di sisi Allah dia tak baik. Walaupun dia baik, dia sopan santun, buat bersedekah, cakapnya pun lembut je, tapi oleh kerana dia tidak solat, dia dikira tidak baik di sisi Allah kerana dia tidak sujud. Allah suruh syaitan sujud kan pada awal-awal Nabi Adam AS diwujudkan. Dia kata syaitan sujud, bila disuruh sujud kepada malaikat, syaitan tak mau sujud. Jadi orang yang tak sujud dengan aku, dia adalah sama dengan syaitan yang dulu, tak mau sujud. Sebab tu orang tak solat tak baik di sisi Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita rasa, yalah itu ujian kita tuan. Kita kata, alah yang solat pun jahat, mulut jahat, hati jahat. Tengok dia tak solat, baik, hati baik, tak pernah mengumpat orang. Itu bagi kita tau, bagi Allah dia tetap tak baik. Sebab dia tidak sujud pada Allah. Kita kena persepsi tu kena betulkan. Yang macam sekarang yang popular beranggapan tutup aurat lah, tak tutup aurat pun saya baik. Rasul kata, yang tutup aurat pun tak baik, suka mengumpat. Ini untuk perempuan lah biasa kan, tudung lah, standard tudung lah. Jadi tuan, kita jawab apa tu? Sebenarnya orang yang cakap macam ni bahaya sebenarnya diri dia. Sebab pertama dia kata dia sudah menganggap dia baik. Entah ayat tu. Saya walaupun tak pakai tudung tapi saya baik. Dia sudah menganggap dia tu baik. Kita ni siapa yang nak menganggap kita baik? Tak ada yang menganggap kita baik. Semua orang tau. Kita tak anggap kita baik. Orang yang tengok baiknya dia. Ada kita sendiri baiknya aku ni. Mana ada tuan? Orang yang akan judge kita kan, betul tak? Jadi orang ni dia sudah membuat satu kesalahan mengatakan dia sudah baik. Bahaya tau. Baik kita kata kita ni aku tak tahu aku baik tak baik. Lagi selamat daripada kata aku baik kau macam dia. Sangat bahaya kan? Sebab tu itu perintah Allah wajib kita buat. Tak kisahlah buat perintah Allah juga tadi mulut jahat, suka mengumpat, suka pindah tu hal dia lah. Tapi kewajipan tu mesti dilakukan. Baik. Kemudian oleh itu ia tidak diwajibkan ke atas orang-orang kafir, iaitu kewajipan yang tutup dunia ini. Ini kerana ia tidak sah ditunaikan oleh mereka. Orang kafir tak payah susah sembahyang kerana dia tidak wajib. Kalau sembahyang pun tak sah. Kalau sekadar nak sembahyang tu saya mau sembahyang sebab mau senam, tak adalah tuan. Tapi tak sah sembahyang. Walau bagaimanapun ia tak wajib ke atas mereka dengan satu kewajipan yang menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat. Sebab dia tidak Islam, dia musyrik. Dia masuk neraka. Ini kerana mereka mampu dan boleh mendirikannya dengan memeluk Islam. Firman Allah Taala, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Kata Allah ya. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka yang namanya Saqar? Kemudian qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang menjalankan salat, dan kami pula tidak memberi makan kepada orang miskin, dan adalah kami membicarakan perkara-perkara yang batil bersama-sama dengan orang yang membicarakan, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Ini kan Allah cerita pada kita ni. Siapa yang cakap macam ni? Ni orang kafir tau. Orang kafir dia akan cakap macam ni di akhirat. Dia akan mengaku semua salah dia. So kita pun kalau na'udzubillah, kalau batal akidah kita pun akan menjawab benda yang sama. Kadang-kadang kita heran tuan ya. Dulu kat dunia tak nak mengaku tau. Dekat akhirat semua mengaku. Dekat dunia bila diajak kepada Islam tak mau, semua tak mau. Besok ke akhirat, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka ni? Allah tanya. Qalu wa Allah. Mereka jawab, aku masuk neraka sebab gini. Sebut sebiji disebut dekat akhirat. Sebab tu kita besok mulut ditutup, dizip kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim tu. Hari itu mulut akan dipatri. Bukan dizip, dipatri tau, di welding. Nakhtim ni, di welding. Patri lah. Tuan-tuan pernah tengok tak orang matri macam mana? Kan? Yang keluar api tu. Besok sana wallahu alam lah macam mana patri dia. Tapi patri. Sebab Allah, apa Allah kata patri? Bila patri ni memang tak boleh buka lah tuan. Tuan cuba pecah bila tuan pakai tukul. Payah tau. Tapi kalau nak senang panggil pompa. Sekejap. Welding. Tapi saya tahu lah tuan-tuan welding ni power kan lah. Dia bukan macam saya punya main tap tu. Sebab nak buat kan. Memang payah welding.
Lagi-lagi patri Allah Subhanahu Wa Taala, material patri tak tahu benda pun. Betul lah kata patri sebab tak ada buka. Yang jawab ni semua. Dia akan jawab, saya dulu tak solat, Allah, aku dulu tidak memberi makan orang miskin, aku dulu selalu cakap benda-benda yang batil. Ni yang saya sebut pada awal, cakap benda-benda yang tak sahih. Besok Allah akan rakam. Dia akan tunggu. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kewajipan kata orang kafir masih berkekalan sampai hari kiamat selagi dia tidak masuk Islam. Dan siapa yang akan bertanggungjawab? Kita lah bertanggungjawab untuk memasukkan mereka ke Islam. Azan 8 subuh, 8.20 insyaAllah. Jangan takut, kenduri boleh awal lagi insyaAllah. Baik, solat juga tidak diwajibkan untuk kanak-kanak yang kecil kerana mereka bukannya dikenal orang yang mukallaf. Juga tidak diwajibkan kata orang gila kerana tidak berakal. Begitu juga perempuan yang haid dan nifas kerana solat yang sah didirikan oleh mereka sebagai wujud penghalang, iaitu hadas. Okey, jelas ni ya, budak-budak, orang gila, perempuan cuti, semua selamat. Apabila orang kafir yang meluk Islam, dia tidak diwajibkan mengqada salatnya yang lalu. Okey, dan menggalakkannya meluk Islam sebagai Allah Ta'ala. Katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni dosa mereka yang lalu. So ada sahabat kita contohnya nak masuk Islam, jangan takutkan dia. Nanti engkau dah masuk Islam, kau kena qada ya, sembahyang kau yang dulu. Umur dia 65. Masak tuan-tuan, bagilah berbahasa sikit. Ini belum masuk Islam. Islam susah lah. Nak kena qada sembahyang lagi. Dia pun dah aduh, aku dah tua lah, mati kapi-kapi lah dia. Kita kena encourage dia. Yang potong-potong tu kan sebut pula yang bagi di Islam. Potong-potong tu kemudian tahu ada potong dia. Ini cerita kena qada solat lah, you kena ni lah, kena tu lah, kena buang semua rumah mak you punya tokong semua kena buang kalau ada Cina. Cerita benda tu apa? Cerita dia bagi Islam, cantiknya Islam tu. Sebab tu orang ramai dia tak jadi tu kan, datang office cerita kesusahan. Besok okeylah saya datang besok tak datang lah tuan. Susah dia pergi susah. Baik, manakala orang murtad yang meluk Islam semula, dia wajib qada. Yang lain ni murtad ni baru mana ada, dia dah Islam, dia keluar Islam, masuk balik, dia minta ampun dan dia risau, kena qada balik. Itu cerita lain ya. Baik, sembahyang ni tidak wajib diqada oleh perempuan yang meninggalkan haid dan nifas. Ini clear lah. Kerana kewajipan mengqadakannya membawa kesusahan dan bebanan mereka. Begitu juga tidak diwajibkan qada kata orang gila dan pitam apabila sembuh dari penyakit gila dan sudah kembali. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a al-qalam 'an thalatha 'an as-sabi hatta yahtalim wa 'an an-na'im hatta yastayqidh wa 'an al-majnun hatta yaqil. Diangkat qalam. Maksudnya apa? Malaikat tu angkat pen. Yang malaikat tukang tulis amal kita dia angkat pen, bermakna dia tak tulislah. Tidak ditaklifkan dari golongan, 3 golongan. Kanak-kanak sehingga dia balik, orang tidur sehingga dia bangun, dan orang gila sehingga dia berakal. Hadis dari Abu Dawud. Maknanya kalau tuan-tuan gila, astagfirullah, tuan gila. Contoh lain lah, tuan-tuan gila. Contoh okey ya, contoh lain. Contohnya seorang ni gila dan dia sedar gila. Gila dia 5 tahun. Dia tak payah qada gila tu, dia tak payah qada gila, tak payah qada salat tu. Kerana dia bukan nak gila, digilakan oleh Allah Taala kan. Dia tak payah qada. Dia punya solat yang lepas 5 tahun. Tak payahlah kita pandai-pandai buat fatwa baru. Oleh kerana kau dah sembuh daripada kegilaan kau, kau qada 5 tahun dia, tak payah. Dia sudah dikira tidak ditaklifkan kerana termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi orang yang gila tidak diwajibkan untuk qada bila disembuh. Dia kan ada gila kejap, baik kejap, ada kan ya? Dia bukan gila sepanjang zaman tau. Gila kejap, baik kejap, gila kejap, baik kejap. Ada tak? Ni yang ni bahaya sikit tau, sebab dia tahu dia gila. Dia dapat lesen tau. Tak ada gila ni. Kalau ada, apa ya? Dia tahu dia ada lesen tau. Bila dia tahu dia ada lesen, time dia sihat tu, dia pukul orang pun. Tahu dia dakwah sebab dia lesen. Ni gila ni bahaya. Baik dia gila terus. Dia gila terus maknanya, dia gila betul lah. Gila, besok sembuh, dia pukul orang, besok dia gila, dan lesen ni. Banyak. Jadi, tuan-tuan elakkan daripada orang macam ni. Tapi mudah-mudahan Allah mampu dia lah. Baik. Hadis di atas menyebut tentang orang gila, oleh itu ia dikiaskan oleh semua yang ahli akal.
kias ya, tidak wajib qada disebabkan uzur yang berlaku pada itu. Baik. Walau bagaimanapun orang yang tidur diwajibkan mengqada salat kerana terdapat hadis yang menyebut mengenainya, iaitu hadis yang bermaksud ini yang saya bacakan tadi tu, man nama an salatin au nasiyaha. Dia gini ya, hukum fiqh ni, kalau tak ada hadis yang khusus cerita pasal itu, selagi itu dia tak payah pakai. Macam ni contohnya, Allah mengangkat mata pena, maknanya Allah tidak mengambil kira 3 orang ini, iaitu budak kecil sehingga dia bermimpi, orang yang tertidur sehingga dia terbangun, dan orang yang gila sehingga dia berakal. Baik, kenapa tidur yang tertidur dia kena qada? Kerana ada hadis yang khas mengatakan tidur kena qada. Kalau Nabi kata ada hadis khas orang gila kena qada, pun orang gila kena qada. Tapi orang gila tak ada hadis khas yang mengatakan kena qada, jadi dia kekal hukum lama dia, tak payah qada. Kita faham ni pengambilan istimbah hukum dalam bab tadi. Kemudian bagi kanak-kanak, mereka wajib disuruh mendirikan salat apabila sampai umur 7 tahun dan dipukul apabila mereka ketika 10 tahun. Semua ini bertujuan biasakan mereka dengan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Murus sabi bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 fadribuhu 'alaiha." Suruhlah kanak-kanak supaya sembahyang apabila sampai umur 7 tahun, dan apabila umur 10 tahun maka pukullah mereka jika mereka meninggalkannya. Hadis Abu Dawud ya. So yang ini orang kita terbalik, dia ambil puasa pula dia terbalikkan jadi ini. Yang puasa kita memang suruh anak kita, memang suruh lah, besok puasa ya dek, okey dia pun tidur. Nanti sahur, bangun nak sahur besok puasa, tak bangun pula tu kan, dia angkat pula dia makan. Tapi solat tak buat kan, adik solat dek, nanti lama dia pun main game sampailah habis waktu maghrib, biar ya, tak ada pula dia angkat pula tu pergi wuduk. Itu terbalik kita. Sedangkan yang solat ni perlu buat macam tu sebenarnya tempat kan. Anak kita ni kalau pukul lah, tapi jangan sampai patah kaki ya, nanti polis ambil tindakan tu leceh. Tuan pukul sekadarnya supaya dia sedar. Macam kita kena dengan mak bapak kita dulu lah, macam tu tuan. Tapi itulah ya, kita kena tu sebab kita kena tau dulu. Dan kita nak pukul anak kita pun tak sampai hati tau. Nak pukul pun, Allah, aku dulu kena teruk ni, kan, pukul anak. Tapi kena buat tuan, supaya kita tidak ditanyakan oleh Allah. Kerana bab ni, solat ni, dia sampai tua ni, kalau tak dibiasakan, dia akan jadi tak solat lah budak tu. Kita yang kata mungkin dah bersuara dia solat, mungkin kita kata mungkin kan, tapi oleh kerana tak ada ketegasan daripada bapak ni, dia akan jadi macam tu sampai. Sebab tu Nabi SAW sebut hadis ni, suruh anak 7 tahun 10 tahun kalau tak mau solat juga, pukul lah dia, fadribuhu, pukul dia dengan pukulan yang berpada-pada ya. Bukanlah sampai kawan tu sampai darah tinggi kena pukul kan, sampai kencing manis betul kena pukul. Teruk sangat. Itu pukul sekadarnya supaya dia sedar bahawa ini bukan arahan bapa, ini arahan Allah SWT. Tapi cerita pasal anak ni dia subjektif lah benda ni. Pandai-pandai lah tu gitu, kita tak ada apa ni, kaedah khas mesti begini-begini tak. Dia fleksibel kan. Ada orang didik anak dia main tangan, main kaki kan. Ada orang pakai alat, pakai watan. Ada orang pakai cakap. Sebab budaknya kan macam-macam pattern. Cakap sekali dengar dia, cakap 2 kali dengar dia, cakap 2 hari dengar, tak dengar pun ada. Macam pattern. Jadi tuan-tuan sendiri yang mengenai anak tuan dan anak kita sendiri. So kita didiklah dengan cara Nabi SAW. Sebab Nabi dia tak ada perempuan anak dia. Sebab apa? Anak lelaki dia tanpa besar dah meninggal. Anak Nabi. Dan anak perempuan Nabi SAW dia tak ada yang efektif, tak ada tuan. Jadi tak ada lah riwayat Nabi kata pernah mukul, tak pernah. Sebab anak-anak Nabi SAW dia tak ada yang hyper, tak ada yang nakal. Jadi anak-anak kita dia macam pattern kan. Dia panjat grill, ajam panjat pak, kipah. Tengoklah bapak dia, mana dulu kan? Wajib manja, okey. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf lewat sikit ya. Sakit lupa baik, kalau dia lupa nyanyuk, dia lupa. Kalau dia nyanyuk, baik, kalau dia nyanyuk dia tak wajib
sembahyang dia. Tapi kalau dia lupa, cuma sekadar lupa kuncian pun tak mana tadi ya, dia wajib sembahyang. Tapi saya faham soalan puan tadi ialah yang orang tua lah kan, orang tua yang nyanyuk tu dia tak wajib sembahyang. Kalau dia sihat pun dia wajib sembahyang. Dia kan ada masa-masa kan, masa hari ni kadang-kadang dia lupa, tiba-tiba dia sembahyang subuh tu tengah-tengah hari. Dia nak sembahyang subuh ni, yang lupa tu dia tak wajib sembahyang. Ya? Kadang-kadang dia okey, dia boleh ingat nama anak dia. Masa dia okey dia wajib sembahyang. Masa dia nyanyuk tak wajib sembahyang. Ada wajib sembahyang. Dia ikut waktu lah ya. Kalau dia kata contohnya ni sembahyang asal ni mak, mana ada dia pun tak nak ngabut tu kan, tak payah sembahyang. Sebab dia sudah diangkat dia punya mission dia tu kan. Taklifat tu dah diangkat dah tu. Dan juga orang yang nyanyuk selama-lamanya lah. Lama nyanyuk terus meninggal. Yang tu tak payah dia qada kan. Tak payah lagi terlambai buat kenduri, beli beras 1 lori bagi kat orang kampung, tak payah. Itu semua amalan-amalan yang tiada nas. You kira dia pada umur 15 tahun takkan nak sembahyang langsung. 15 tahun dia ukur sampai umur 60. Sebab tu beras 1 lori. 1 lori yang dalam rumah tu masa buat fidyah. Tapi baguslah sih, nasib baiklah beras kan bagi makan kat orang, okey lah. Cuma cara tu tidak ada dalam sunnah kan. Yang boleh ganti cuma puasa dan haji. Sembahyang dia sendiri yang tanggung. Dia tak boleh orang lain tanggung. Kita pun sembahyang tu dia bagi beras tu. Dah mak, saya dah tanggungjawab. Selesai dah mak boleh selamat dalam kubur. Siapa tahu? Dia ingat dia bagi beras 1 lori tu boleh selamat dalam kubur. Sebab Nabi tak suruh buat flat-flat. Ulama pun tak ada sebut tuan. Cuma kita tak tahulah. Mana tahu Allah alam. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan daripada amalan-amalan khurafat. Dan insya-Allah ya. Sampai balik. Sebab balik tanggungjawab dia. Kita bila balik tanggungjawab bagi tahu dia. Bukan sampai pukul. Sebab bila pukul bawa kita lah. Balik kan. Bila balik tanggungjawab dia sendiri, tapi tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Walaupun dia ayah kan, tapi tanggungjawab sebagai orang Islam dia beritahu kau kena sembahyang. Bila tak mau juga kita tak boleh pukul tuan. Tanggungjawab dan dia salah. Tetapi kadang-kadang kita sebab tu anak kita, kalau aku tak pukul ni dah dia nak aku macam mana gaya kan? Cuma elakkan sampai menyebabkan cederaan lah pukul ni. Dan Nabi pun ajarkan pukul jangan sampai kepala dia ke bawah, kaki kita sebagainya lah. Cuma bila